Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di mana seperti biasa kita singkapkan cerita di sebalik segala berita yang kami sering bawakan di 501 Astro Awani dan juga laman web kami astroawani.com setiap hari dan juga sepanjang hari. Dan sudah tentu seperti anda saksikan mungkin sejak belakangan ini khasnya kami memberikan lebih banyak tumpuan pada isu-isu rakyat. Tidak ada isu yang terlampau kecil untuk kami tumpukan jika ia adalah isu rakyat. Dan apa yang mahu dijadikan fokus dalam cerita pada hari ini dalam segmen pertama adalah berkenaan dengan industri pelancongan. Seperti yang kita sedia maklum, industri pelancongan dibadai teruk dengan pandemik COVID-19 sejak 2,5 tahun yang lepas. Mereka baru saja mendapat semula kaki untuk cuba bangkit dan berjalan semula. Tetapi di setengah tempat, ia masih lagi berdepan dengan banyak halangan baru. Sebagai contoh, di Yan Kedah, aktiviti pengambilan pasir di sekitar Pulau Bidan, Pulau Songsong, Pulau Telur dan Pulau Bunting dikatakan menjejaskan lebih 1,000 nelayan dan juga pengusaha bot pelancongan di daerah tersebut. Mereka ini mendakwa aktiviti pengambilan pasir ini akan memberikan kesan buruk pada ekologi dan juga pembiakan ikan di kawasan pantai berkenaan. Pengusaha bot pelancong berkata, aktiviti penyedutan pasir sepatutnya sebelum ini dilakukan di kawasan perairan Kuala Muda, tapi mereka mendakwa ia sudah menceroboh sehingga kawasan 15 batu nautika dari Pulau Bidan, Songsong dan Telur. Ini yang kami bawakan, cerita ini kami bawakan semalam dalam Buletin Awani. Kami mahu meneroka dengan lebih lanjut. Dan wartawan yang membuat liputan dan mengikuti isu ini dengan lebih rapat di Yan Kedah adalah Adi Sufian Zulkifli. Adi menyertai saya melalui telefon sekarang dari Kedah. Adi, pertama sekali, apa yang boleh faham dengan aktiviti pengambilan pasir ini? Ya, Loman. Assalamualaikum, Loman. Waalaikumsalam. Ya. Di Kedah ni kalau kita kata aktiviti pengambilan pasir ni nampak seolah-olah macam tiada halangan untuk mereka sebab mereka ni sepatutnya berada di luar daripada 15 batu nautika daripada kawasan Pulau Bidan, tapi pada hakikatnya kerja-kerja pengerekan ini dilakukan di dalam kompaktmen 15 batu nautika daripada Pulau Bidan, dan ini secara tidak langsung memang ketara menjejaskan struktur terumbu karang, struktur ikan, yang di mana kawasan itu saya difahamkan kawasan itu adalah sebenarnya kawasan untuk penangkapan ikan untuk golongan-golongan pemancing, di mana rata-rata pengusaha bot pelancong di situ mereka membawa pemancing-pemancing daripada darat, dan di mana 4 pulau yang berada di situ, 2 pulau iaitu Pulau Telur dan Pulau Bidan merupakan satu tarikan pelancong. Setiap minggu ada keluar masuknya pelancong, dan setiap minggu juga ada pelbagai aktiviti di laut dan di pantai di situ. Bagaimanapun keadaan apabila saya sendiri tiba di kawasan perairan itu, indah khabar dari rupa, berbeza dengan 2 atau 3 tahun yang lepas, di mana tiada langsung pasir yang berada menjadi orang kata tempat untuk bermandi, tempat untuk beriadah bermain di situ. Di mana hakisan itu ketara kita nampak, di mana pengorekan itu membuatkan pasir-pasir yang berada yang dahulunya sebenarnya menjadi pasir tambak, di mana tempat kita boleh berada di situ sejauh mungkin dalam 10-20 meter jaraknya. Tapi sekarangnya dah tak ada, tinggal batu sahaja. Dan ini sebenarnya bagi pengusaha-pengusaha bot pelancong, pendapatan mereka dahlah terjejas akibat COVID. Baru nak bangun balik orang kata, tapi hakikatnya dibadai pula dengan permasalahan yang terbaru ini kan. Dan kerja-kerja pengerekan ini pun juga dilakukan yang difahamkan saya, di mana mereka aktif pada waktu sebelah malam, ketika mana pada waktu itu tiada aktiviti bot nelayan ataupun pengusaha bot yang berada di lautan, dan ketika itulah kerja-kerja pengerekan itu dilakukan dengan sangat agresifnya. Adakah kita tahu mengapa pengambilan pasir ini perlu dilakukan dan malah mengapa ia perlu dikembangkan ke kawasan yang didakwa melebihi kawasan asal yang dibenarkan? Pasir ini digunakan untuk apa, Adi?
Okey, kalau mengikut daripada pengusaha pelancongan dan nelayan, difahamkan pasir ini digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan dia pasir-pasir ini juga difahamkan ia bermutu tinggi, kan. Tapi pada hakikatnya mereka sepatutnya berada pengerukan pasir ini berada di luar kawasan, bukan di kawasan yang kita digazetkan kawasan itu sebagai geopark marine, kan, untuk pelancongan. Tapi hakikatnya pasir-pasir ini dibawa keluar seolah-olah macam menceroboh di kawasan yang tidak sepatutnya. Mungkin juga difahamkan kualiti pasirnya di situ lebih baik berbanding dengan kawasan yang sepatutnya mereka lakukan kerja-kerja pengambilan pasir itu. Dan ini yang menjadikan tanda tanya dan menjadikan kemuskilan bagi pengusaha bot dan nelayan, malah penduduk yang ada di sekitaran di situ, kan. Dan pembangunan mereka tidak halang, tetapi biarlah buat benda tu atau lakukan perkara tu, maksud dia mengikut syarat ataupun perjanjiannya, kan. Dan setakat sekarang pun saya juga difahamkan syarikat yang mengusahakan pengorekan pasir itu katanya tiada permit untuk pengambilan pasir di situ. Dan ini secara tak langsung lagilah menimbulkan tanda tanya bagi mereka yang mengusulkan permasalahan ini. Yalah. Baik, okey. Adi juga sempat menumbuh beberapa nelayan dan juga pengusaha bot pelancongan di kawasan itu. Mari kita dengarkan apa kata mereka. Apa yang dah berlaku di sini. Habis pantai-pantai Terakis, pantai yang dulunya lebih kurang saya rasa lah. Lebih kurang mungkin 150 ke 200 meter persegi keluasan dah tinggal besar ni. Jadi begitu jugalah dengan Pulau Songsong, Pulau Bidan. Daerah yang dah digazetkan sebagai daerah pelancongan desa, ya, pulau-pulau ni pun dah dapat status pulau geopark. Tapi kami agak terkilan kenapa kerajaan benarkan proses ambil pasiak ni di kawasan Kepulauan Yan. Tak sepatutnya lah kami pengusaha pelancongan, kawasan pun kawasan pelancongan. Kan? Kami harap kerajaan tak benarlah, jagalah sama-sama menjaga kawasan pulau-pulau kami ni. Nelayan pun cari makan dengan pulau, pelancongan pun cari makan dengan pulau. Pengurangan ikan berlaku sangat-sangat ketara. Dan yang kedua dari segi keadaan pasiak yang ada di pulau ni, dulu dia banyak di bawah ni. Dia luas kawasan dia. Tapi apabila berlakunya penyedutan pasir ni, pantai kita dah banyak hilang. Memang nampak ketara hilangnya. Ya, Di, apa yang mereka sudah lakukan setakat ini untuk membawa isu ini ke peringkat yang lebih tinggi, khasnya pihak berkuasa? Okey, saya cuba untuk mendapatkan memandangkan hari ini jatuh pada hari Jumaat di Kedah atau cuti umum, ya. Saya akan cuba mendapatkan pihak-pihak berwajib atau pihak berkuasa untuk merungkai permasalahan ini dan mengeluarkan apa yang diutarakan oleh permasalahan oleh pengusaha bot, nelayan dan juga nelayan ini. Dan dalam masa terdekat ini juga kita akan cuba dapatkan adakah aktiviti pengorekan itu masih dilakukan pada jarak 15 batu nautika seperti mana laporan saya sebelum ini, ataupun mereka sudah beredar daripada kawasan itu. Sebab apapun perkembangan terkini saya akan laporkan dalam buletin awal ini. Adakah penduduk setempat, termasuk pengusaha bot pelancongan dan juga nelayan di situ, mereka juga sendiri pernah membawa isu ini ke peringkat yang lebih tinggi, ke pihak berkuasa sebelum ini? Kalau ikut setakat sekarang ataupun sebelum ini percakapan perbualan saya bersama mereka, mereka belum lagi mengutarakan perkara itu kepada pihak yang berkuasa ataupun malah wakil rakyat di kawasan mereka, sebab mereka merasakan perkara ini di mana perkara itu berlaku di luar jangkaan mereka, dan mereka cuba juga untuk memaklumkan kepada pihak pejabat daerah bagaimanapun mereka cuba mengutarakan perkara ini dahulu. Dan sekarang ini mereka berharap pihak-pihak berkuasa
setelah pendedahan paparan kita daripada melalui Awani sendiri, di mana perkara ini akan dipandang ataupun diambil pandang, dicakna oleh pihak-pihak berkuasa. Adakah mereka mempunyai sebarang angka yang boleh dikongsikan berkenaan dengan berapa banyak mereka rugi akibat aktiviti ini dari segi pelancongan, dari segi hasil perikanan dan sebagainya? Kalau mereka perbualan saya daripada setiap seorang pengusaha pelancongan yang berada di situ sekitar kalau dia ikut dari segi tempahan, ada yang masuk dah tak ingin datang kembali kan, kerana apabila mereka datang melihat keadaan di situ tidak seperti mana yang digambarkan ataupun difotokan sebelum ini kan. Sekitar mereka antara ada yang pendapatan terjejas di antara 3 ke 5 ribu setiap, sebab kerana pelancong-pelancong ini every week, setiap minggu mereka keluar dan masuk kan. Malah pendapatan nelayan juga paling ketara, di mana di situlah dahulunya kita kata tuas ataupun kawasan untuk penangkapan ikan. Tapi hari ini apabila mereka lontarkan aja bukan, kadang-kadang tu naik hanya seekor atau 2 ekor ikan saja. Yang dahulunya mungkin mereka pendapatan membolehi sekitar, kalau sekali pergi dan balik itu mungkin mendapat dalam 3 atau 400. Mungkin sekarang ni hanya tinggal 100 ataupun 150 saja. Sekitar itu je Ya. Adakah kita tahu sama ada pada saat ini aktiviti ini masih lagi diteruskan di kawasan tersebut? Okey, kalau mengikut setakat hari ini, di mana pergerakan kapal itu dia tidak melakukan sebarang aktiviti pengorekan pasir, tapi kedudukannya juga telah berada di luar kawasan 15 batu nautika seperti mana yang dilaporkan kawasan sepatutnya zon pengorekan pasir itu zon pencerobohan pengorekan pasir berlaku di berhampiran dengan Pulau Bidan itu Tapi pada hari ini nampak aktiviti itu telah dihentikan, seolah macam laporan daripada Astro Awani sendiri orang kata membuatkan mereka terbuka mata ataupun terbedik dengan apa aktiviti yang mereka lakukan. Terima kasih Adi Sufian Zulkifli, Wakil Astro Awani Kedah. Dan Adi dan juga Astro Awani akan terus mengikuti isu ini dengan rapat. Khasnya isu-isu yang melibatkan periuk nasib rakyat. Khasnya mereka yang berada dalam industri seperti pelancongan yang banyak terkesan sejak 2 tahun yang lepas dan baru sahaja ingin cuba hidup semula. Itu fokus kami dalam segmen pertama. Fokus kedua adalah lebih gembira. Kita semakin hampir dengan Hari Kemerdekaan. Apa cerita di sebaliknya? Di sebalik sambutan perarakan Hari Kebangsaan yang kita saksikan setiap tahun. Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.